Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wasyur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min amalin la yurfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak manfaat, jauhkanlah kami daripada hati yang tidak pernah khusyuk, jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak pernah kenyang, jauhkanlah kami daripada amalan yang tidak diterima-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak dimakbulkan ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Kak Salwa, masya-Allah, yang sudi menjemput saya sebagai jemputan lah, bukan ganti lah sekarang, insyaAllah. Tapi sebenarnya saya tak kisah pun ganti ke jemput ke, bagi saya ni satu apa kita kata peluang dakwah, insyaAllah. Dan juga sahabat-sahabat muslimat yang dirahmati, yang dikasihi, walaupun dengar negeri jauh-jauh belaka, tapi sebenarnya menetap di Selangor, betul kan? Allahu Akbar. Kepada juga rakan-rakan muslimah yang tak ada dekat atas kerusi sekarang ni, kita berdoakan moga Allah Ta'ala permudahkan urusan masing-masing, insyaAllah. Jangan pula kawan kita tak datang, kita kata kau tak baik, tak datang. Jangan, doa, ya Allah, barangkali dia mempunyai hal yang tak dapat dielakkan, permudahkanlah ya Allah urusannya ya Allah. Moga akan datang dia dapat bersama-sama lagi dengan kita dalam majlis ilmu, insyaAllah. Jadi muslimat, buku kita hari ini 40 kisah menarik dari Al-Quran, masya-Allah, tabarakallah. Kita pilih muka surat 39, iaitu kisah yang ke-15, konspirasi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ni muslimat, insya-Allah, memang selalu kalau kita baca sirah Nabi, kita akan ma'ruf dengan kisah ni. Kisah berlaku pada permulaan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. So kalau muslimat yang tak ada buku ni, saya mohon banyak kemaafan sebab stoknya tu sangat terhad lah. InsyaAllah, saya berjanji pada diri saya, tapi bukan pada muslimat lah, berjanji pada diri saya akan datang, saya akan cuba sehabis mungkin insya-Allah untuk bawa juga buku ni. Tapi ala kulli hal ada hikmahnya. Muslimat mungkin akan sibuklah catat dalam nota. Kalau ada buku dia action sikit, dia tak nak catat, tapi sekarang dia kena ada nota untuk dia catat, insya-Allah. Okey. Surah Al-Anfal ayat 30. Boleh muslimat cek dalam handphone masing-masing. Surah Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru la yuthbituka an yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Surah Al-Anfal ayat 30. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik, iaitu orang kafir musyrik Mekah, menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ayat ini mempunyai peristiwa kisah yang sangat panjang dan yang sangat bermakna dalam kisah permulaan hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mana muslimat, kalau kita tengok daripada kisah di sebalik ayat ini, kaum Quraisy
telah membuat sebuah perancangan untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam atas kerana dakwah baginda yang mereka tak persetujui, kerana mereka semenjak dulu memang hidup dalam keadaan kejahilan. Mereka menyembah agama nenek moyang, yang mana agama nenek moyang tu pun sebenarnya bagi Arab Quraisy ketika tu, mereka hanya mengambil daripada agama pendatang, bukan agama asal. Agama pendatang yang dibawa oleh seorang lelaki. Dia mula memperkenalkan berhala-berhala kepada orang Quraisy di Makkah. Kemudian lalu mereka dakwa agama asal mereka adalah nenek moyang mereka, sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam diutuskan menjadi rasul dan baginda berdakwah muslimat. Dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam masa tu muslimat penuh dengan onak dan duri, ranjau, semua adalah. Allahu akbar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi ancaman demi ancaman. Bayangkan daripada kecil baginda lahir sebagai seorang yatim. Lahir ayahanda tidak ada. Kemudian tak lama kemudian ibu pula pergi meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadilah yatim piatu. Kemudian dijaga oleh datuknya Abdul Muttalib. Dijaga dengan penuh kasih sayang. Ramai pula Abdul Muttalib, ramai pula anak-anaknya. Tak lama kemudian datuknya pula pergi. Tinggal lagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diambil oleh bapa saudaranya iaitu Abu Talib. Abu Talib pun anak ramai muslimat. Bukan sikit-sikit, tapi sayangnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu diambil baginda menjadi anaknya. Allahu akbar. Pada saat dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedar dirinya, pandai meletak dirinya di tengah-tengah keluarga, walaupun keluarga itu adalah bapa saudaranya. Dia tak duduklah macam orang senang lenang, aku kan jadi anak angkat, aku kan kesayangan, kan. Tak duduklah senang lenang, pandai bawa diri, tolong berniaga, tolong mengembala kambing dan sebagainya. Semua itu adalah pengalaman. Muslimat, saya ada dengar satu Ustaz Muhammad Al-Amin menyatakan bahawasanya ilmu itu adalah menuntut kepada kepandaian, sedangkan pengalaman itu menuntut kepada kecerdikan. Bila gabung kedua-dua, dia jadi bijaksana. Proses baginda sallallahu alaihi wasallam nak menjadi seorang rasul, Allah Ta'ala sertakan ilmu dan juga pengalaman. Pengalaman itu bukan hanya pengalaman yang nikmat-nikmat, yang seronok-seronok saja. Semuanya bermula daripada penderitaan, kesusahan, kepayahan. Itulah yang membuatkan kita jadi cerdik. Pengetahuan diikuti pengalaman. Kalau siapa hanya ada ilmu saja, tak ada pengalaman, maka dia tak boleh nak buat satu keputusan yang keputusan yang tepat. Sebab apa? Dia hanya boleh cerita ini teorinya. Ini teorinya sahaja. Dia tak boleh nak cerita keputusan yang tepat daripada hasil ilmu tersebut. Sebab tu dalam kitab Ayyuhal Walad, Al-Imamul Ghazali sangat menekankan amal. Hanya amal itu lebih menunjukkan rasa seronok ke lazatnya beramal berbanding ilmu yang hanya kita dapatkan. Sebab tu muslimat, kalau kita dapat satu ilmu, balik amal dulu, baru kita akan dapat rasa lazatnya. Begitu juga pengalaman yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam rupanya satu proses untuk menjadikan baginda sallallahu alaihi wasallam seorang Rasulullah, utusan
utusan Allah yang bukan biasa-biasa. Setiap utusan Allah, kalau kita baca sejarah masing-masing, semua mempunyai ujian masing-masing. Okey, jadi yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam setelah dijaga oleh bapa saudaranya Abu Talib, dijaga penuh dengan kasih sayang bagai menatang minyak yang penuh. Bayangkan, setiap gerak kerja dakwah baginda disokong 100%, walaupun bapa saudara baginda bukan Islam. Allahu Akbar. Pernah satu ketika orang kafir Quraisy Mekah ni, mereka dah rasa tak boleh nak hadap dah dengan dakwah Nabi, rasa sakit hati, rasa dengki, rasa marah, rasa nak bunuh Nabi, semua adalah. Kemudian bengkak hati kalau tengok Nabi ni berdakwah. Masing-masing tak suka dengan dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Tak sesuai dengan nafsu, tak sesuai dengan apa yang mereka pegang. Sampai satu ketika, gamaknya mereka ni muslimat bawa seorang pemuda yang kuat, yang masih bertenaga, yang handsome lagi. Orang kata orang yang paling gagah di kalangan mereka, pemuda yang paling gagah, lalu dibawa berjumpa dengan Abu Talib. Wahai Abu Talib, maukah engkau kami tawarkan seorang pemuda yang gagah perkasa, seorang pemuda yang sedap mata memandang, yang handsome, seorang pemuda yang sihat tubuh badannya, yang tak pernah sakit. Maukah kami tawarkan pemuda ini kepada engkau sebagai tukaran yang kau berikan kepada kami Muhammad? Engkau jagalah pemuda ni, lalu engkau tukarkan dengan kami Muhammad. Maka kata Abu Talib, saya kalau nak jawapan daripada Abu Talib ni, saya suka dalam bahasa pasar kita lah senang, bahasa Kedah lah senang. Nak suruh aku tukar dengan anak saudara aku, macam itulah. Nak bagi kau orang punya pemuda dengan anak saudara aku ni untuk aku jaga, lepas tu nak suruh aku bagi anak saudara aku pada engkau, kepada kamu semua untuk bunuh. Macam tu lah lebih kurang senang cerita. Bahasa kampung geram sebenarnya. Fair tak muslimat? Tak fair, tak patut pun. Nampak sangat kata diorang ni tak cerdik. Allahu Akbar. Lagi menambahkan geramnya mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak buat lebih-lebih, Abu Talib masih ada. Sebab apa? Abu Talib di antara pembesar-pembesar Quraisy yang pengaruhnya masya-Allah tabarakallah. Kata Abu Talib, seandainya Muhammad nak meneruskan dakwah, aku sanggup jadi bentengnya, aku sanggup jadi penyokongnya. Allahu Akbar. Tu muslimat. Sampai akhirnya ketika Nabi SAW menghadapi saat kematian Abu Talib, Nabi duduk dekat sebelah Abu Talib. Nabi bisik kat telinga Abu Talib dengan kalimat La ilaha illallah, dengan harapan agar Abu Talib pejam mata dengan kalimat La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu harapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun rupa-rupanya dekat sebelah Abu Talib ada lagi biang keladi Quraisy. Siapa dia? Abu Jahal muslimat. Dia setiap kali Nabi lafazkan kalimat tu di tepi telinga Abu Talib, dia pun sibuk. Kau tak malu ke? Kau tak malu ke? Mati dalam keadaan bukan agama nenek moyang kamu. Kau tak malu ke? Mati dengan agama Muhammad. Kau tak malu ke bila kematian kau diperkatakan di luar sana bahawa kau mati bukan dalam agama nenek moyang kamu? Dia bisik. Tu syaitan yang zahir tu. Dia bisik di telinga. Akhirnya Abu Talib mati bukan dalam keadaan Islam.
Wallahu a'lam bissawab. Selepas Abu Talib wafat, selepas Sayyidatina Khadijah wafat, meninggalkan seorang-seorang kesayangan baginda sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan baginda sallallahu alaihi wasallam, semua tinggal. Masa ketika itu muslimat, Rasulullah berada dalam keadaan yang sangat sedih. Sedih itu boleh tak muslimat bila kita ditimpa ujian? Boleh, sebab dia ada satu fitrah. Menangis boleh. Ada tak orang ketawa gembira keluar air mata? Adalah, tapi sikit. Biasanya menangis lagi banyak kan. Itu fitrah, boleh. Tapi jangan sampai melampau, jangan sampai meratap, jangan sampai meraung, menjerit, menyalahkan takdir Allah. Jangan sampai cari-carikan baju di badan. Jangan sampai tarik rambut muslimat. Allah, udah benar nampak. Jadi menangis tu boleh, sedih tu pun boleh. Sebagaimana yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun ajar kita, bila kita ditimpa ujian, bila kita sedih, kalimat istirja' tu kita kena ada. Nak dapat pahala daripada Allah, kena ada kalimat istirja'. Apa kalimat istirja' muslimat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hatta kasut hilang pun, keluar nanti tengok Allah kasut tak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawan sebelah tanya, kenapa kak, siapa mati? Sebab kita biasa, kalau inna lillah tu adalah orang yang meninggal dunia. Sebenarnya boleh saja pada semua keadaan ujian, sebut saja. Tapi saya pun kadang-kadang risau muslimat. Akak tu baru cerita kat dalam grup WhatsApp, kata ada tolong doakan akak ni supaya sihat semula. Sekarang dia berada di hospital. Saya nak sebut inna lillah pun risau. Sebab kebiasaan kita kalau sebut inna lillah, biasa sekali saya buat macam tu, dia cakap, Ustazah, dia tak mati lagi. Sudah. Sebenarnya kalimat inna lillah ni boleh dalam apa jua keadaan musibah. Kemudian Nabi ajar lagi satu dekat kita. Lepas kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ada satu doa ni, kalau kita baca, kita akan mendapat 10 pahala kebaikan daripada Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kita akan dapatlah pahala, iaitu Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas apa ujian yang menimpa diriku. Wakhlufli, ataupun wakhlifli khairum minha, dan gantilah dengan yang lebih baik daripada ini. Masya Allah. Kita duk rasa, contohlah ada musibah besar, kita duk rasa yang itulah yang terpaling kita sayang. Kereta aksiden, itulah kereta yang paling kita suka, paling kita sayang. Kalau paling mahal, bagi kita lah mahal, bagi orang lain murah kan. Contoh, kita pun baca doa tu, tengok-tengok setahun selepas tu ada gantian yang lebih baik daripada kereta tersebut. Bahkan dapat pahala sebab kita boleh terima dan redha. Dalam doa tersebut ada redha dia. Ada ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita redha, kita terima walaupun sedih. Siapa tak sedih? Kehilangan orang-orang yang tersayang kan. Pernah terjadi kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah sangat sayang sangat kepada Abu Salamah. Sama-sama di antara orang yang terawal melakukan hijrah. Kemudian setelah berhijrah, Abu Salamah meninggal dunia. Ummu Salamah sempat memuji Abu Salamah adalah seorang suami, insan yang sangat terbaik. Namun berkat doa yang dibaca, Allah Ta'ala gantikan kepada Abu Salamah siapa muslimat? Kepada Ummu Salamah siapa? Baginda sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Walaupun kita rasa dialah yang terpaling, tapi insya-Allah baiknya pemberian Allah itu melebihi apa yang kita rasa. Ini juga yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan muslimat, tahun tersebut dinama Amul Huzn, iaitu tahun kesedihan. Sedih sungguh.
Kalau kita muslimat nak buat something pun dah rasa macam tak seronok kan pada tahun yang sama. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam dibawa pada satu malam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kisah tu panjanglah. Kisah Isra Mi'raj tu panjang. Nabi bertemu dengan siapa? Nabi berjumpa dengan Nabi Musa ketika tu sedang solat di dalam kuburnya. Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Kemudian Nabi bertemu dengan semua Nabi di Masjidil Aqsa. Lalu Nabi jadi imam di antara mereka. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Langit yang terakhir Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian barulah Nabi ke Sidratul Muntaha. Itu kisah dia sangat panjang. Rupa-rupanya Allah Ta'ala sedang menghiburkan hati baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas peristiwa tu Nabi turun, Nabi cerita semula kepada orang-orang Quraisy. Nabi panggil ya ma'syarul Quraisy. Nabi kumpulkan. Kemudian semua sibuk juga nak datang. Yang kafir pun nak datang, yang Islam apatah lagi. Masing-masing nak dengar berita Nabi. Sebab apa? Mereka tahu Nabi ni Al-Amin, orang yang amanah. Mereka datang, termasuklah Abu Lahab sekali. Bila Nabi cerita tentang Isra dan Mi'raj, mereka boleh menolak sebulat-bulatnya. Allahu Akbar. Maka ketika itu lagi satu cabaran kesedihan Nabi ketika ditolak. Akhirnya itulah kemuncak kemarahan orang Quraisy. Sesuai pula dengan masa. Apa masa dia? Sayyidatina Khadijah dah tak ada, Abu Talib dah tak ada. Maka inilah masa yang paling tepat untuk kita menghapuskan Muhammad. Lalu berlakulah peristiwa. Kita baca pada keterangan ini. Kaum Quraisy telah membuat sebuah perancangan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dekat Mataf, bukan Mataf yang atas yang kita tengok dekat Mekah kan. Pergi umrah ada orang buat Mataf kan untuk kita bertawaf. Mataf tu tempat tawaf. Kalau tawaf perbuatan, kalau mataf tempat untuk tawaf. Dia panggil ismul makan, isim makan. Tempat untuk tawaf. Kalau ta'am makan, kalau mat'am kantin. Itu dia tempat makan. Macam itulah. Kalau la'iba main, kalau tempat bermain mal'ab. Itu dipanggil isim makan. Okey, jadi mereka ni bermesyuarat dekat Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat dekat dengan tempat orang duk tawaf, dekat dengan Kaabah. Kalau kita pergi ke arah duduk dekat Mas'a, dekat Safa dan Marwah, kita akan jumpa satu pintu kan. Pintu yang dipanggil pintu jihad, kata silap saya. Pintu nak keluar ke tempat pintu Darun Nadwah. Pintu tu kita akan tengok dia hala kepada Marwah. Daripada pintu itulah mereka berkumpul, keluar untuk berkumpul dekat Mataf tadi tu untuk bermesyuarat. Muslimat tak payahlah bayangkan zaman sekarang. Zaman Nabi tu sangat minima. Bangunan dia masih lagi berpasir dan sebagainya. Kaabah dia pun minima. Kita kata tak adalah macam sekarang, macam sekarang kan. Jadi mereka berkumpul di situ. Tujuannya adalah untuk sama-sama bermesyuarah untuk mencapai satu kata sepakat. Dahlah mesyuarat depan Kaabah, depan rumah Allah, depan tu betul-betul. Kemudian nak membunuh, bermesyuarat nak menghapuskan kekasih Allah. Bayangkan muslimat macam mana. Yang berkumpul itu adalah pembesar-pembesar Quraisy, kafir musyrikin. Kemudian mereka bermesyuarat di Darun Nadwah, iaitu rumah Qusay bin Kilab, yang menjadi tempat orang-orang Quraisy memutuskan sesuatu keputusan. Asalkan mereka nak buat satu keputusan yang besar, mereka akan berkumpul di situ. Maka pada ketika itu Iblis turut hadir. Kali ini Iblis hadir dengan rupa fizikal muslimat.
dahsyat punya penangan iblis ni. Dia datang dengan rupa manusia dan seolah-olah dia utusan daripada Najat. Orang tak jemput pun. Dia tak ada pun terima surat jemputan, tak ada. Utusan-utusan untuk menjemput pembesar-pembesar daripada Najat ke mana ke, tak ada. Tetapi dia datang dengan tiket, dia adalah utusan daripada pembesar Najat. Kemudian iblis turut hadir dalam mesyuarat ini dengan merupakan dirinya sebagai seorang syekh yang dihormati daripada penduduk Najat. Jauh kan, siapa nak tahu, kan dia, kita kata acah-acah syekh lah, daripada penduduk Najat sebagai utusan, menyamar. Dah jauh, tempat yang jauh, jadi tak ada siapa yang nak pergi cek. Kalau kita sekarang ni sekejap je hantar muka ni, tu dia, ni scammer ni, dah tahu dah kan. Bukan. Maka mereka mula membentangkan idea-idea jahat mereka. Iblis ni dia datang muslimat, dia duduk perhati dulu. Dia tengok apa idea-idea yang bernas. Dia sebenarnya dia dah ada keputusan dia. Ada dah keputusan dia, cumanya dia tak naklah terkedepan sangat. Tunggu dulu. Tunggu masa dia. Maka salah seorang daripada mereka memberi cadangan. Saya cadangkan supaya dia, Muhammad, dipenjarakan. Dengan itu dia tidak dapat lagi membuat perkara yang menyusahkan kita. Maksud kata mereka tangkap, mereka penjarakan dia. Lalu iblis yang merupakan dirinya sebagai seorang syekh daripada Najat ni, apa dia kata? Ini bukanlah satu cadangan yang baik. Dia bangkang terus. Macam dia pula jadi pengerusi mesyuarat. Itu punya karakter dia tu. Dia datang sebagai seorang utusan, tetapi bila dia duduk dalam satu mesyuarat, dia conquer mesyuarat tu. Macam dia pula pengurusi. Yang seronoknya semua orang boleh ikut dia. Semua orang dengar cakap dia. Allahu Akbar. Apa alasannya? Jikalau kita berbuat demikian, nescaya penyokongnya yang berada di luar akan berhimpun dan menyerang kita. Follower Nabi SAW akan menyerang. Ini memang dipraktiskan daripada zaman berzaman. Okey. Maka berilah pandangan yang lain yang lebih baik. Bahkan duduk dalam penjara, Nabi boleh berdakwah dengan orang dalam penjara. Seperti mana Nabi Yusuf alaihi salam di penjara 7 tahun. Duduk dalam penjara, bila keluar saja, bukan sekadar Nabi Yusuf yang dibebaskan, yang lain yang duduk dalam penjara semua jadi baik. Masya Allah, tabarakallah. Itu orang baik tu. Dibuang dekat mana pun dia akan jadi pulau. Allahu Akbar. Bukan diletak dekat mana semua orang tak suka, bukan. Kalau kata sampai kita duduk di tempat mana orang tak suka, kita bukan jangan kata ke orang, kita kena muhasabah diri. Tapi kalau duduk dekat mana jadi pulau tu, Allahu Akbar, barakah dia insya-Allah. Maka bangun pula orang yang kedua. Lalu mereka berkata, saya berpandangan bahawa kita menghalaunya keluar dari sini, maka sudah tentu kita akan bebas daripadanya. Yang ni pun iblis bangkang, dia tak nak. Sebab apa? Dia ada alasan dia tersendiri dan alasan dia sangat kukuh. Apa alasan dia? Jika kita lakukan demikian, maka ia akan mendatangkan bahaya kepada kita. Sebab apa? Tidakkah kamu lihat betapa manis dan indahnya percakapan Muhammad yang dapat meresap ke dalam lubuk hati pendengarnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masya-Allah bila bercakap itu disebut jawami'ul kalim. Rasulullah bercakap muslimat sedikit terpesona habis hati-hati orang yang mendengar. Bukan orang Islam saja muslimat, bahkan orang kafir. Bukan orang kafir yang gemar, bahkan orang kafir yang benci pun suka dengar percakapan apa saja yang keluar daripada mulut baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah jadi satu peristiwa. Rasulullah kan biasanya akan bersolat di Kaabah, dekat Kaabah.
Biasa Rasulullah solat masuk daripada rukun Syami. Muslimat pejam mata, bayangkan rukun Syami dekat mana ni. Dia ada rukun Iraqi, Yamani, Syami, lagi rukun apa? Satu lagi. Rukun apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada 4 semua. Rukun dekat Hajarul Aswad. Okey. Nabi akan masuk daripada rukun Syami sebab masa di Mekah Nabi tak diperintahkan untuk menghadap ke Kaabah, tapi diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis terlebih dahulu. 17 bulan Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Daripada Mekah Nabi akan masuk walaupun menghadap ke arah daripada rukun Syami yang terus kepada Baitul Maqdis, tetapi depan tu ada Kaabah. Nabi biasa bersolat di situ. Solat pada ketika itu tidak lagi disyariatkan 4, 4, 3, 4, 2, belum lagi, semua 2, 2, 2. Okey. Bila Nabi bersolat di situ, Nabi baca ayat-ayat Al-Quran. Jadi orang yang lalu lalang ke apa semua dapat dengar. Pernah satu ketika orang-orang Quraisy yang sangat membenci dengan Nabi ni, termasuklah Abu Jahal dan beberapa orang sahabat dia, kawan-kawan dia, mereka ni benci. Dekat luar benci, kat dalam sayang rupanya. Suka sangat nak dengar suara Nabi ketika Nabi melantunkan ayat Al-Quran. Bila masuk waktu malam saja, diorang ni berpakat seorang-seorang, bukan berpakat ramai-ramai, seorang-seorang dia. Sendiri-sendiri pergi perlahan-lahan mengendap-ngendap. Semata-mata apa muslimat? Nak dengar apa dia Muhammad nak cakap, apa dia Muhammad kata ketika dia menyembah tu. Allahu Akbar. Bila dengar saja mereka terpesona. Bahkan tanpa sedar, tengah-tengah duk asyik masyuk dengar tu, dalam duk kita kata mengundur-mengundur tu, tiba-tiba berbelaga dengan kawan sebelah, alih-alih engkau pun datang juga. Kau nak buat apa ni? Nak dengar apa Muhammad cakap. Sebab apa? Terpesona tu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu iblis ingatkan dia orang, jangan lepaskan dia. Kalau lepaskan dia, dia lagi dapat berdakwah di luar sana. Semua orang akan terpesona dengan kata-katanya. Akhirnya mereka semua akan masuk Islam. Habislah iblis masa tu. Kan dia dah berjanji dah dengan Allah untuk bawa seramai mana manusia untuk ikut dia ke dalam neraka. Allahu Akbar. Sebab dia dah berputus asa daripada rahmat Allah. Ada 4 keadaan. Buat masa ni ilmu yang saya dapat 4 keadaan kira, tapi tak tahu lagi banyak keadaan, wallahu alam. Ada 4 keadaan. Satu ni membuatkan iblis gembira. 3 lagi ni membuatkan iblis duka cita. Iaitu keadaan orang yang azan. Orang yang azan dalam satu hadis disebut iblis, saya sebut mafhum muslimat, akan lari sambil terkentut-kentut. Dia lari terkentut-kentut orang azan, dia takut semua, dia cari lari tempat yang dia tak dengar. Nanti habis azan dia akan datang baliklah. Itu keadaan menunjukkan keduka citaan dia. Orang lari terkentut-kentut ni kita faham muslimat, tak sempat-sempat. Kalau sakit perut tu kan, jadi tak sempat-sempat. Yang kedua, iblis akan menjerit pada saat mendengar orang membaca suratul Fatihah. Dia jerit, dia tak suka. Tu kalau baca ru'yah kan, iblis pun akan menjerit. Dan yang ketiga, iblis akan rasa alone, rasa bersendirian, bukan takat sendiri, ada rasa depression, tertekan sangat, down sangat pada saat orang baca ayat sujud sajadah ataupun tilawah. Selepas baca tu orang tu sujud, baca pula doa dalam sujud. Sebab warid daripada hadis, syaitan bila seseorang tu baca ayat tilawah kemudian dia sujud, ataupun dia baca ayat sajadah kemudian dia sujud, syaitan akan merenung nasib dia. Macam mana muslimat?
Dia kata, tengoklah manusia, Allah Ta'ala seru untuk mereka sujud, sedangkan aku tak sujud pun. Macam tu. Sedangkan aku, ketika Nabi Adam diciptakan, aku diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, aku tak sujud pun. Dia berputus asa daripada rahmat Allah. Itu 3 keadaan yang menduka ciptakan. Jadi kita kalau jumpa 3 keadaan ni, cepat-cepat buat, supaya biar dia terperosok, sedih, marah, bengkak hati, biar dia down terus. Jangan jadi pada satu keadaan ni, iaitu pada keadaan menguap. Menguap dalam satu hadis, kalau dalam solat, itu dalam hukum fiqahnya, kalau kita solat, seboleh-bolehnya kita menguap. Bila nak rasa menguap tu, ketap betul-betul sampai keluar air mata. Ketap. Kalau dah tak mampu juga, boleh tangan ni angkat, tutup mulut. Sebab apa sampai macam tu sekali? Syaitan dalam satu hadis, dia akan masuk dalam mulut seseorang. Bila dia duduk dalam mulut, maksud kata dia akan lalu dalam saluran darah. Okey, yang pertama. Yang kedua, syaitan akan ketawa. Dia cukup seronok kalau orang menguap, bunyi apa? Contoh saya je buat ni, bukan menguap, tapi takut juga kadang-kadang menguap ni dia hantu sikit. Kita akan nak buat bunyi macam tu. Muslimat, syaitan dalam satu hadis, dia gelak, dia suka sangat orang yang macam tu. Tadi nganga saja dia boleh masuk, sekarang sekali dengan ketawa sambil lenggang masuk. Lebih kurang macam tu lah keadaan. Jadi bila kita dalam keadaan menguap ni, muslimat, kena jaga sungguh-sungguh. Sama ada kita ketap mulut, atau dalam solat kita akan tutup. Tak boleh ketap mulut, nak tenganga juga ustazah, tak tahulah rongga ni jadi apa. Kan, angkat tangan kiri untuk tutup. Paling geram tengok imam depan menguap, kita pun nak menguap. Tu masalah. Kawan sebelah menguap, kita pun sama nak menguap. Apa dia punya penyakit pun tak tahu. Kan doktor kata, kalau kata menguap ni kurang oksigen. Wallahu a'lam bissawab. Lepas tu kata ahli perubatan pula, menguap ni macam antara negatif dengan positif. Allah. Sebab apa? Kita ni yang negatif, tengok orang positif menguap, kita pun jadi positif macam dia. Menguap sama. Dia ada jangkitan-jangkitan di situ. Allahu Akbar. Tu perangai syaitan. Jangan bagi dia ketawa. Allahu Akbar. Okey, jadi kat mana dah saya pergi jauh dah ni? Kena patah balik. Mereka mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam dan terpesona. Terpesona dengan apa yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu syaitan dah bagi warning kat dia orang. Kalau kamu lepas saja, habislah. Nabi keluar, Muhammad keluar di sana, Muhammad boleh bercakap, Muhammad boleh berdakwah, dan orang akan ikut, bahkan berbondong-bondong orang akan masuk Islam. So dia pun dengan penuh rasa macam jadi pengurusi tadi ni, dia pun membangkang. Masa tu Abu Jahal pun dengar cakap dia tu, yang heran tu. Kemudian, tidakkah kamu lihat betapa manis dan indahnya percakapan Muhammad yang dapat meresap dalam lubuk hati pendengarnya, lalu nanti dia akan mengumpulkan pengikutnya dan menyerang kita. Maka saya suka sekiranya ada terdapat cadangan yang lain yang lebih baik. Dia cari siapa nak bagi cadangan. Itu kan kerja pengurusi, buat kerja macam tu kan. Siapa-siapa ada lagi cadangan. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka Abu Jahal pula berdiri membentangkan cadangannya. Cadangan Abu Jahal ni memang mandatori punya. Saya ada sebuah pandangan yang tidak terlintas di pikiran kamu semua. Saya berpandangan bahawa kita mengambil daripada setiap kabilah seorang pemuda yang gagah, lalu kita mengarahkan mereka untuk menerkam dan membunuh Muhammad. Itu cadangan yang berani mati tu, nak bunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah tentu kabilahnya tidak mampu untuk memerangi kabilah-kabilah yang lain. Kalau diorang lantik seorang saja anak muda daripada salah satu kalangan kabilah,
mungkin kabilah tu akan diserang oleh kabilah yang lain. Sebab apa? Yang mereka nak bunuh ni bukan orang biasa. Yang mereka nak bunuh tu adalah cucu kepada ketua kabilah yang terbesar di situ, Abdul Muttalib. Masya Allah, tabarakallah. Maka cadangan Abu Jahal tadi ni kumpul semua anak muda daripada mana-mana kabilah agar bila berlaku pembantaian nanti tidak ada siapa yang saling salah menyalah. Allahu Akbar. Kemudian maka iblis pun menjawab, ya, inilah pandangan yang terbaik. Sebenarnya inilah yang dia nak. Dia duduk tunggu je. Ada siapa yang keluarkan pandangan ni, inilah dia. Perangai iblis ni muslimat, dia lebih rela duduk sebalik tabir. Tu sebab bila dia boleh kumpul manusia sebanyak-banyak yang masuk ke dalam neraka, nanti dia akan ada saling salah menyalah. Isteri salahkan suami, tu dia lah, dulu ya Allah suami aku tak suruh pun aku buat macam ni, suami aku tak galakkan aku pergi majlis ilmu fardu ain, suami aku tak bagi pula aku pergi. Dia akan salah menyalah. Suami dia kata, dulu engkau kan ada otak, ada fikiran, kau pergilah sendiri. Contoh kan, anak salahkan mak ayah, rakyat salahkan pemimpin, pemimpin pun salahkan rakyat, saling menyalah. Masa tu akan ada peristiwa yang macam tu. Bukan cerita dongeng ni, akan ada peristiwa yang macam tu. Ulama rakyat menyalahkan ulama pun ada, menyalahkan mufti pun ada, mufti menyalahkan rakyat pun ada, sebagainya. Guru menyalahkan anak murid menyalahkan guru, saling menyalah. Termasuk juga dengan syaitan. Kau lah syaitan, ajak aku sangat. Dia kata, aku tak ajak apa pun, aku cuci tangan je kat sini. Aku ajak, kenapa kau ikut? Allah dah bagi dah akal dekat kau orang. Kan untuk fikir mana baik mana buruk, kau dah boleh pilih dah. Apa ikut? Dia cuci tangan di situ. Tu perangai syaitan. Tu kita kena berkeras lah sikit, bagi ada prinsip sikit dengan syaitan ni. Biar dia takut sikit kan. Asyik takut je dekat dia. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Syaitan pula dia ada tentera dia, nafsu. Nafsu ni lagi dahsyat muslimat. Sifat dia pujuk. Syaitan bisik je, dia was-waskan kita je. Nafsu dia pujuk. Hari ni tak dapat, tak apa besok. Besok tak dapat, lusa. Dah dapat pula, minta kat suami. Suami kata apa, tak boleh. Dia pujuk sampai boleh. Itu nafsu nama dia. Nak kenal nafsu yang tu dia punya style. Okey. Allahu Akbar. Kemudian Allah memberitahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai perancangan yang diatur secara rahsia oleh musuh-musuh itu. Maksud kata masa mereka mesyuarat tu tengah hari. Kisah tu tengah hari. Allah Ta'ala bagi tahu tengah hari itu juga kepada baginda sallallahu alaihi wasallam segala apa yang mereka sedang rancangkan. Malam tu baginda akan berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, Rasulullah pun pergi berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Tempat rumah Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Hotel Hilton. Muslimat pejam mata bayang Hotel Hilton kat mana kat Mekah. Dekat je kan, tak jauh. Rumah baginda sallallahu alaihi wasallam belakang dekat dengan Marwah tu. Okey, bila sampai dekat Hotel Hilton tu, saya sebut Hotel Hilton pula, dekat rumah Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pun khabarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, seronok, gembira Sayyidina Abu Bakar apabila dipilih oleh Rasulullah untuk berhijrah bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang dia tunggu lama. Memang dia seronok sebenarnya dia nak pergi hijrah lah, tetapi tak mendapat arahan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Rupa-rupanya Rasulullah nak pilih menjadi teman seperjalanan. Dia dipanggil suhbah. Suhbah ni maksudnya menjadi teman seperjalanan guru-guru ataupun dengan Nabi, bersuhbah dengan Nabi. Masya Allah. Kita kalau kata, contohlah Kak Salwa kata, jom kita pergi ni dengan guru-guru sekian-sekian, maka kita pilih itu adalah waktu-waktu yang barokah untuk bersuhbah dengan guru. Sebab duduknya kita di sini tak sama dengan kita musafir dengan para guru, tak sama. Bila kita bermusafir dengan para guru, kita bermasyaqqah, bersusah payah di sana, kita akan jumpa macam-macam ilmu hikmah. Kita akan dengar mutiara-mutiara hikmah daripada guru di sepanjang perjalanan,
Di situ kita akan dapat keberkatan dia. Allahu Akbar, Masya Allah. Walaupun tak ada kata-kata dan sebagainya, berjalan, bersohbah dengan guru ni pun banyak keberkatan dia. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni sangat seronok. Rupa-rupanya dia dah ada sedia lama dah 2 ekor unta untuk dia dan Nabi SAW. Unta ni pula memang diberi makan satu rumput, yang rumput ni muslimat dapat menguatkan otot-otot unta. Unta saja nak, manusia jangan lebih makan rumput tu. Nama rumput tu adalah rumput khabal nama dia. Muslimat boleh google lah, tengok. Memang dia bagi makan sebelum tu lagi. Kemudian di sinilah bermulanya perancangan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah diperintahkan untuk keluar pada waktu malam. Barakah muslimat. Rasulullah pun suruh kalau kita nak bermusafir, mula pada waktu malam. Waktu malam yang terbaik adalah 1/3 malam. Sebab apa? Waktu malam ini dilipatkan bumi. Jadi sekejap. Tapi kalau kita keluar awal maghrib, awal isya, kita akan rasa lama tau. Sebab apa? Muslimat mengantuk. Tapi kalau kita keluar pukul 3 pagi, insya-Allah sampai sekejapnya. Saya pernah try. Nak ikut hadis ni, try. Bangun pukul 3 pagi, 3.30 start keluar daripada rumah, sampai betul-betul di Kedah jam 9.30 pagi. Masih awal muslimat. Saya tak naik pula apa tikar terbang tak. Nabi boleh je nak minta dekat Allah, datangkan 2 ekor burak. Baru saja peristiwa Isra Mi'raj, boleh saja, tapi Nabi tak nak. Itulah proses Nabi nak bagi tahu kepada kita dalam sejarah ni. Proses strategi kita kena ada usaha untuk agama Allah, bukan hanya tawakal, bahkan kena ada usaha. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dua-dua ni kena ada. Bila kamu berazam, kamu bersusah payah, berusaha, maka tawakal kepada Allah tu penting. Ini strategi Nabi. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpengalaman dalam mengembala kambing, maka disitulah timbulnya idea macam mana nak memadam jejak-jejak pemergian baginda nanti tanpa diketahui oleh musuh, terutamanya Abu Jahal. Muslimat, Abu Jahal, dia punya hidung dia punya bau, dia dapat bau dia lebih dahsyat daripada hidung anjing. Hidung anjing dia boleh setakat cari dadah aja. Tapi hidung Abu Jahal ni kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Orang yang kembar pun dia boleh bezakan. Seiras tu. Macam kita kata unit forensik boleh tengok DNA lah, senang cerita. Lalu bagaimana Rasulullah yang wangi tu senang saja dapat dia jejak. Lalu Rasulullah guna strategi, kambing-kambing tadi tu digunakan sebagai pemadam jejak-jejak baginda sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Persediaan tu. Selepas tu Rasulullah kembali panggil pula Sayyidina Ali. Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali untuk tidur di atas kasur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kasur muslimat? Katil. Pakat faham dah kan. Masya-Allah, tabarakallah. Tidur di atas katil. Bukan hanya pengganti di tempat tidur saja untuk mengelabui mata musuh, tak. Apa amanah yang Rasulullah beri kepada Sayyidina Ali? Nanti segala bentuk harta-harta yang disimpan Nabi, orang yang amanah. Orang kafir pun jadikan rumah Nabi itu macam bank. Ada yang bentuk wadi'ah, simpanan, ada yang bentuk mudharabah, segala bentuk apa kita kata pelaburan-pelaburan, semua disimpan di rumah Nabi. Penuh muslimat. Bukan orang Islam je simpan, orang kafir pun simpan. Allahu Akbar. Inilah salah satu daripadanya. Nabi suruh Sayyidina Ali kembalikan semula wadi'ah tersebut. Kembali kepada orang-orang yang telah menyimpan kepada Nabi. Maka ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak meninggalkan kota Mekah, Nabi keluar daripada satu pintu Jiyad.
Kalau muslimat ingat pintu jihad ni pintu lebih kurang dekat dengan Mas'ah juga, pintu 97 kalau tak silap saya lah. Muslimat tengok. Nanti boleh tengok balik kan pintu-pintu mana Rasulullah nak keluar daripada pintu tu. Rasulullah berpaling melihat Kaabah. Kemudian Rasulullah sedih, menangis Rasulullah ketika tu. Di antara kata-kata baginda, tempat ini aku sayang. Kalau ikut hati tak mau tinggal tempat ni. Tapi ini adalah perintah Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian barulah Nabi pergi. Proses nak ke kota Madinah melalui satu transit 3 hari di mana? Di Gua Thur. Kita nanti pergi Mekah, jom kita buat transit 3 hari dekat Gua Thur. Gua Hira pun penat muslimat, nak naik 2 jam muslimat. Orang yang seumur dengan kita lah. Gua Thur apatah lagi. Bayangkan Sayyidatina Asma bintu Abu Bakar mengandungnya syarat dah muslimat. Setiap hari sampaikan makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayandanya. Bayangkan. Itu sebab bila sampai ke kota Madinah saja Sayyidatina Asma terus bersalin. Anak pertama, anak hijrah pertama yang dilahirkan di kota Madinah. Nama dia Abdullah bin Zubair. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah. Jauh Gua Thur tu, nak sampai ke sana tu sangat jauh. Bila mana berlaku peristiwa tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna lagi satu khidmat. Siapa khidmat dia? Iaitu khidmat orang kafir. Orang kafir iaitu Abdullah bin Uraiqid. Tugas dia apa muslimat? Penunjuk jalan. Dia tak bersekongkol dengan Abu Jahal. Dia tak join dengan kafir musyrikin Mekah. Dia kira kerja je. Ini orang yang amanah. Dia kira dia buat kerja dia. Orang profesional, kita kata. Masya Allah, tabarakallah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keluar daripada rumah tu muslimat, apa yang Rasulullah baca dalam surah Yasin. Okey, apa dalam surah Yasin? Ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca muslimat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka. Sekatan tu sadda, maksud dia sekatan, menyekat. Dalam istilah empangan pun orang sebut sadda di Kedah, kan dia sadda air kan. Itulah dia ambil sempena bahasa Arab, sadda. Ataupun kalau muslimat pernah dengar tak istilah saddu zara'a, menyekat kerosakan itu lebih utama. Apa-apa yang membawa kepada kerosakan dipanggil saddu zara'a, itu menyekat. Kalau kita tengok di sini muslimat, di mana bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat tu, Allah menjadikan mereka itu tertidur. Hebat terang mana pun, perkasa macam mana pun, otot terbonjol macam mana pun, mai dengan senjata Allah yang satu ni, nama dia tidur ni, semua orang boleh terterak muslimat. Saya ni makan suplemen ni, kopi bercawan-cawan. Tak jadi cerita kalau main yang namanya mengantuk ni. Semuanya boleh tertidur. Allahu Akbar. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam keluar tanpa dilihat oleh mereka. Bahkan Rasulullah terus berjalan. Di samping tu Rasulullah buat apa muslimat? Rasulullah ambil pasir, lalu ditabur di atas kepala mereka. Pasir ni bagi orang Arab ada 2 benda yang sangat terhina, iaitu pasir dan juga slipper. Slipper ni, tapak slipper ni, kalau kita punggai dia dengan tapak slipper tu satu kehinaan. Punggai, apa punggai? Baling. Baling. Masya Allah, tabarakallah. Hari ni kita belajar bahasa sikit Okey.
Kemudian pasir tu Rasulullah letak tanda kehinaan. Nanti mereka bangun pada keesokan harinya, bukan bangun kerana kenapa ya kita tertidur, tapi tanda dalam kehinaan. Mereka rasa cukup terhina. Maka bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur strategi untuk penghijraan ini, sehinggakan 3 hari Rasulullah duduk di Gua Thur, Abu Jahal dah hampir nak jumpa dah. Tetapi tentera-tentera yang ikut tu yang kata apa, tak payahlah pergi. Gua tu pun ada sarang laba-laba. Ada pula sarang burung merpati. Mana mungkin ada orang masuk dalam tu. Tu dia. Sebab tu je. Tapi hidung tu dah dapat bau dah, Abu Jahal tu. Tapi oleh kerana tentera dah bagi motivasi jangan pergi, tak pergilah dia. Akhirnya, Masya Allah, Rasulullah lalu beberapa kawasan yang tidak pernah dilalui oleh orang lain, yang jarang-jarang dilalui oleh orang lain, sampailah baginda ke kota Madinah. Lalu disambut dengan apa, muslimat? Dengan satu nasyid. Apa nasyid dia? Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Apa maksud min saniyatil wada' ni, muslimat? Satu tempat, muslimat. Tempat ni satu ketika dulu sebelum kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, ada Arab yang tinggal di sana yang bernama Aus dan Khazraj. Mereka ni hidup dengan saling, kadang-kadang bergaduh, kadang-kadang okey, kadang-kadang KO. Gaya nak baik, orang Yahudi cucuk. Gaduh semula. Tu dia cucuk perkauman. Kamu kena ingat bangsa kamu Aus, begini kehebatan kamu. Wahai Khazraj, kamu kena tengok kemuliaan bangsa kamu, begini. Jadi kamu jangan bersatu dengan dia orang. Selalu tak boleh, tak sempat nak ngam, jadi bergaduh balik. Tempat orang-orang Yahudi nak bermesyuarat, nak melagakan orang-orang Arab ni, ada satu tempat yang bernamanya Al-Wada'. Di tempat itulah mereka kalau seboleh tak membenarkan siapa pun masuk ke situ kecuali orang Yahudi. Sebab tu mereka buat satu provokasi. Mereka buat satu ancaman. Tempat ni penduduk Madinah jangan pergi, dia kata. Dalam tu ada perompak-perompak. Dalam tu ada tempat yang membahayakan. Siapa masuk tak keluar dah. Siapa pergi tak pulang dah. Macam itulah. Maksud kata dia ada ancaman. Orang ramai memang takut nak masuk. Tak masuk. Tetapi bila kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka terlupa kerana apa? Terlalu seronok. Yang hamba pun lalu kawasan tu, wanita-wanita lalu, kanak-kanak lalu, penduduk-penduduk Madinah yang lain pun lalu daripada kawasan min saniyatil wada' ni, semata-mata nak sambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka masuk saja kawasan tu, mereka tengok tak ada apa pun. Yang duk cerita kata dulu ada perompak, ada apa ancaman-ancaman bahaya dan sebagainya, tak ada apa. Rupa-rupanya tipu daya orang Yahudi yang mereka nak jadikan tempat itulah tempat bermesyuarat penting mereka. Untuk apa? Untuk mereka merancang rancangan jahat mereka kepada orang-orang Arab ketika tu. Apatah lagi dengan kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah muslimat, cukuplah dengan kisah kita hari ini berkenaan tentang kisah menarik daripada Al-Quran, perancangan jahat mereka untuk membunuh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.